Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ni kepada Aina. Okay, hari ni kita nak tengok, we want to look for the achievement test 6. Okay, but we focus for the question number 3 dulu. Sebab hari tu saya suruh Aina buat soalan nombor 3. Okay, nampak macam crowded for the question number 3. So, figure 1 shows the flow chart for the series reaction that occurs on solid X salt. Okay, so kalau lihat kepada tindak balas ini, we look for the reaction. So salt X, when we heated the black solid and brown gas and colorless. So we know that, okay, bila dia produce dua jenis gas yang berlainan, okay, dua jenis gas yang berlainan, kita dah tahu, kita ada dua sahaja. Cikgu dah bagi tahu hari tu, kita ada dua sahaja salt yang kita akan decompose. Okay, sama ada dalam syllabus kamu ni ya, untuk nitrat ataupun karbonat. Okay, untuk nitrat ataupun karbonat. Okay, untuk garam nitrat, for the salt of the nitrat, okay, dia akan menghasilkan dua jenis gas. Okay, iaitu yang pertama brown gas, iaitu nitrogen dioxide, and the colorless gas, that is a oxygen gas. So Aina, can you determine, okay, what is the black solid P? Copper. Okay, where you Dioxide. know the copper? Macam mana kamu tahu that is a copper? Sebab salt X, when Copper. Macam mana kamu tahu that is a copper, Aina? Because, kena yakin, Aina. Sebab, kalau Aina tengok dekat sini, Aina nampak ni. Salt X, when we dissolve in a water, the blue solution Y will appear. So, maksudnya kita akan dapat blue solution. Okay, blue solution. So, that's mean salt X tu confirm dia punya cation, dia ada copper. Okay, dia ada ion copper. Dan kemudian kita nak tahu apa anion dalam salt X. So, X tersebut Aina dah tahu tadi. Aina nampak tak? Brown gas Q. So, ini gas apa? Nitrogen dioxide. NO2. So, colorless gas? Oxygen. Oxygen gas. So, black solid P? Copper to oxide. Copper to oxide. So, the salt X is? Copper to nitrate. Copper to nitrate. So, maksudnya dia adalah CuNO3 2. So, that's mean the anion consists in a salt X that is a nitrat ion. Okay. So, dah settle yang ini. So, yang bahagian ini, Aina faham tak? Faham? Faham. So, maksudnya, okay, when the salt X we dissolve in a water, the blue solution Y. Okay, solution Y ni kita tahulah, that is a copper nitrat in a aqueous. Maksudnya dia dalam bentuk aqueous sebab kita dah larutkan di dalam air. Okay, kemudian kita lihat yang ini. So, when the copper to nitrat, okay, we add a little amount of sodium hydroxide. So, blue precipitate will appear, and the excess amount of sodium hydroxide, the blue precipitate insoluble in excess. So, that is a confirm that all have the cation here is Cu2 plus. And, okay, Cu2 plus. And when we add little amount of aqueous ammonia, blue precipitate excess, kita akan dapat blue precipitate dissolve in excess of aqueous ammonia solution turn to the dark blue. Confirm lagi dia adalah Cu2 plus. Okay. Yang bahagian sini semua faham tak, Aina? Faham? Okay, kita pergi kepada ini. Kita dah jawab dah. Okay, P, CuO. Okay, good. Q, kita dah tahu NO2. Colorless gas R, that is a O2. And blue solution Y, that is a copper nitrate solution. Ataupun copper nitrate Cu2NO, CuNO3 2. Okay, dah. Settle. Yang B, yang ini Aina tanya tadi. Write a chemical equation to represent the decomposition of salt X by heat. Okay, so kamu ambil lah. Kamu punya salt X tadi apa? Copper to nitrate. Okay, copper to nitrate. Dia kata decompose. Apa maksud decompose, Aina? Maksudnya, kita buat apa? Pecahkan. Kita panaskan, sayang.
So, Oh, kita okay. panaskan. So, maksudnya kita panaskan dia. So, bila kita heatkan dia, so maksudnya kita akan dapat yang macam tadilah. Dia cuma nak minta persamaan yang ke atas ni je. Yang ini. Yang kamu dah buat ni. Okay. So, jadilah CuO tambah NO2 tambah O2. Okay. Can you balance this equation? So, kalau Aina nampak dekat sini, dia punya N dah jadi 2. So, apa kata kita letak dekat sini? 2 juga. So, kalau kita letaklah 2 kat sini, so oksigen dia akan jadi bertambah. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tu bukan nombor genap. Okay, kita buatkan dia jadi nombor genap. Kita buatkan dia O tu jadikan 8. So, tadi 7 jadikan 8. Macam mana nak jadikan 8? So, kita letakkan 2 dekat depan CU. Bila Aina dah letak CU ni depan dia 2, so automatic dekat depan CU yang untuk bahan tindak balas ni pun kita letakkan 2. Okey, dah siap. Okey. Tapi bila Aina nampak kat sini, N dah berubah jadi berapa Aina? N. Bilangan N dah berubah jadi berapa? 12. 12. N 2. 2 kali 2 baru cikgu kira 4. Mana dapang 12 ni? Silap. Ya, Tu oksigen. So, N jadi 4. So, letakkan 4 dekat sini. Yang 2 tadi kita buang. So, oksigen dari berapa? 2 kali 2, 4. 3 ni. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. So, sebelah bahan tindak balas, 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2 tadi 10. 10 tambah 2, 12. Balance ke tidak? Balance tak? Balance. Balance? Okay, bahagian mana yang Aina tak faham tadi? Tadi soalan C. Oh, tadi soalan C. Soalan B tak ada masalah lah cikgu. Okey, pergi kepada soalan C. So, soalan C ni dia kata, briefly how you could confirm the anion. So, you know that anion dekat sini adalah nitrat. So, boleh tak bagi tahu dengan cikgu? Okey, nak uji nitrat tu apakah bahan yang kita nak uji nitrat? Kita letakkan apa? Ingat tak semalam cikgu ajar apa? Yang pertama, kita letakkan ingat tak? Kita letakkan apa? Asid apa? Kan first step kita kena letakkan asid dulu. Asid apa yang kita kena letakkan untuk ion nitrat? H2SO4. Cair ke pekat? Dilute or concentrated? Dilute. Okay. And then follow with the apa? Lepas asid kita letakkan apa? Sama juga ada SO4. Apa SO4? Anggur, bawang, ferah. So, that is a lead. Okay, ferra. Lead. Bukan lead. Bukan lead lah sayang. Ferra, lead. Lead bukan PB ke? Iron to sulfate ya. FeSO4. Okay, lepas FeSO4 letakkan apa? Concentrated of H2SO4. So, apa-apa pun untuk uji yang ini, yang pertama punya step, apa-apa pun, letakkanlah dulu garamnya. Kamu tak letakkan bahan ni, macam mana kamu nak uji ya tak? So, for the first step, 2 cm cube of blue solution Y is added to the test tube. For the second step, so you just put 2 cm cube of the H2SO4 dilute is added to the test tube, followed by 2 cm cube of FeSO4. Kemudian, the mixture is, shake the mixture.
Ui. Apa? Shake. Okay, shake the mixture. Dan lepas kita shake, add a few drops of H2SO4 concentrated. Okay, yang pekat. In the wall of test tube, dekat dinding tabung uji ya. In the wall of the test tube. Condongkan dalam bahasa Inggeris apa Aina? Yang dicondongkan. Tiba-tiba blur pula. Yang dicondongkan. Test tube, that is a okay. Pertama sekali kena ingatlah. Masukkan apa-apa pun masukkan dulu larutan garamnya. Okay. Kemudian kita letakkan acid. Okay. For the test for the nitrat. Okay. Nitrat, ion nitrat. So we add the sulfuric acid. Okay. Dilute pertama. Kemudian baru kita letakkan iron to sulfate. Okay. And then shake. Kemudian barulah kita letakkan the concentrated of the H2SO4. Okey, dah siap. Okey, yang ini Aina okey ya? Tak ada masalah ya Aina? Okey, nombor D. Okey, C dah, D. The black solid, okay, the black solid P, okay, the black solid P can be changed into salt X through the reaction W. Okay, reaction W maksudnya dia kata salt X, okay, balik P tadi. Okay, kita boleh tukarkan daripada P kita nak jadikan copper nitrat. Daripada copper oxide kita nak jadikan copper nitrat melalui tindak balas W. Okay. Is suitable for changing the black solid to the salt X. Then explain briefly how the black solid P can be changed to the salt X through the reaction W. Aina, ada idea tak? Macam mana daripada copper oxide kita nak jadikan dia nitrat? Copper nitrat. Any idea? Daripada copper oxide, kita nak tambahkan apa? Kita nak jadikan dia copper nitrat. Ada idea tak? Apa dia? Nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. Mana pula datang tindak balas dengan nitrogen dioxide sayang? Oh, nitrogen dioxide tu gas. So, kalau metal oxide, kita kena tindakkan balas dengan apa? Tindak balas dalam acid and base. Ingat tak? This is the oxide, metal oxide. So, kita kena letakkan apa? Untuk dapatkan salt. Ingat tak air tu? Ini ada perkataan apa? Nitrat. So, kita kena letakkan nitrat. So, apa-apa tindak balas, the metal oxide, dia mesti tindak balaskan dengan asid. So, apa asid kat sini, Aina? Nak letakkan apa tu? Asid apa? Yang ada NO3. Asid apa tu? Yang ada perkataan NO3. Asid apa? Aina, are you with me? Nitric acid. Nitric acid. So, that is a HNO3. Boleh, Aina? Boleh. Janganlah letak. Okay, apa-apa pun nanti cikgu nak kena ulang balik lah tu. Bab acid dengan base macam Aina dah lupa sikit. So, kita ada 3, 4 tindak balas antara acid dengan satu bahan yang boleh dapatkan salt. Okay, yang pertama, acid with the base. Acid with the metal oxide. So, this is a metal oxide. Okay, metal. Metal. Apa-apa metal lah. Oxide. Okay, yang ketiga adalah acid dengan metal karbonat. Ingat tak? Acid dengan metal karbonat. So, kena buka balik. Okay, tindak balas untuk acid. Tak apa, kejap lagi kita buat latihan sikit untuk acid. Okay, kemudian, so dia kata, so dia suruh namakan. So, kamu namakanlah nitric acid.
nitric acid. So, HNO3. So, macam mana prosedur? Dia suruh letakkan apakah prosedur dia. So, prosedur yang pertama, okay, kita nak buatkan. So, kita buat macam biasalah. Aina, agak-agak ini preparation untuk apa? Preparation untuk tindak balas asid dengan metal oxide. Untuk dapatkan apa, Aina? Copper nitrate ni apa? Asid dengan metal oxide, kita akan dapat produce apa? Copper nitrate ni sejenis apa? That is a copper nitrate. Copper nitrate ni apa? Ada lagi satu bahan yang tertinggal. H2O. So apa? Copper nitrate ni apa? Acid ke? Base ke? Salt ke? Apa ni? Copper nitrate. Aina, copper nitrate. That is a okay, good. That is a salt. So, untuk prepare salt, ingat tak cikgu pernah ajar? Okay, yang pertama masukkan dua bahan tersebut. Kemudian step yang kedua, kita kena this copper nitrate. Boleh tak cikgu nak tahu, Aina? Copper nitrate soluble salt or insoluble salt? Copper nitrate. Soluble salt. So, to prepare the soluble salt, okay, kita masukkan dua jenis yang ni, acid dengan metal oxide. And then kita akan dapat salt. Kemudian, step yang seterusnya apa? Kita kena heatkan dia. Ingat tak? Kena heatkan dia until sehingga mixture tadi jadi apa? Jadi saturated. Okay, bila kita dah settle kita panaskan sehingga jadi saturated mixture. Kemudian kita buat apa? Kita filterkan dia. Okay, lepas kita filterkan dia, kemudian kita rinsekan dia dengan distill water. Kemudian kita keringkan di antara dua kertas turas. Okay, press between two filter paper. Okay, boleh ke, Aina? For the procedure, okay, untuk langkah-langkah dia. So, yang langkah-langkah ni dia agak panjang. So, you just accept je lah. So, kena ingat je lah macam mana nak kena tulis. Okay, so for the first step, pour 20 centimeter cube HNO3 2 mole PM cube into beaker, then heat. Kita panaskan dia. And we heat. Mana heat? Okay. Kemudian step yang kedua, mix black solid tea with spatula sedikit into acid. Ke dalam acid. Stir the mixture with glass rod. Okay, kemudian continue added black solid P until the not dissolve. Okay, sehingga dia tidak larut. Okay, kemudian kita filterkan
in excess from the mixture. Okay, nombor 5. Pour the filtrate into evaporating dish. Okay, dalam mangkuk penyejat and heat the filtrate until get the saturated salt. Okay, dapatkan saturated salt. Leave the saturated solution untuk to cool until okay, sehingga hablo garam akan terbentuk. Okey, kemudian baru kita turaskan lagi sekali. In evaporating dish for get the crystal and rinse the crystal with distilled water. Dry the crystal soak between two filter paper. Yang cikgu ingat tak? Yang cikgu dulu, cikgu suruh kamu ingat step ini mengikut kepada gambar. Okay, gambar rajah. Okay, Aina salin dulu. Cikgu bagi masa. Okay, so dah siap dah. Ini adalah one of the example how you can answer the essay question for the section C. Okay, yang ini adalah salah satulah cara nak jawab soalan essay bahagian C. Okay, dia akan ada briefly macam mana kamu kena buat dulu. Okay, sekarang ni, dulu dia akan bagilah step. Okay, pertama you must to write the procedure and then you write the observation and then bla 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 macam itu. Tapi yang ini dia terus direct. Okay, so selalunya soalan yang macam ini 10 markah ya Ina. Yang D ni je dah dapat 10 markah dalam tangan. So macam ni. 1, 2, 3, 4. Ini dalam 4 markah. Ini 2 markah. So 6 markah. Yang ini 4 markah dah 10 markah. Tambah dengan D 10 markah. So dah 20 markah. Okay, 20 markah yang Aina dah dapat untuk soalan ini. Okay, so tak apa Aina. Kita santai-santai saja. Okay, so okay, at least kita akan ulang kaji untuk acid dengan base dia sekali ya. Semoga kamu tak lupalah. So nanti baru kita masuk yang soalan 2 soalan yang cikgu bagi tadi. Okay, so achievement test 6. Okay, Aina boleh tulis dalam buku. Okay, kita jawab sama-sama. Okay, so table 1 shows the properties of two acid P and Q. Okay, the formula of the acid H2SO4 and for the Q CH3COOH. Aina agak CH3COOH ni acid apa ya? Acid apa ni? Weak acid. Namanya? Kalau nampak perkataan macam ini agak-agak boleh teka tak? Dia ni acid. Nama ni apa? Yang ini Aina tahulah.
H2SO4 ni asid apa Aina? H2SO4? Asid? H2SO4 asid sulfuric. Sulfuric CH3 acid. pandai. CH3COH. Ingat tak? That is a ethanoic acid. Okay, ni bahasa Melayu lah. So, dalam bahasa Inggeris, ethanoic acid. Okay, acid ethanoic. Okay, so yang ini adalah sulfuric acid. So, kalau nampak je daripada sini, dia nak bagi tahu the pH value for the P is 0.7. Q is a 2.9. Okay, so kalau nampak macam ni, which one is a weak acid? Tadi Aina dah jawab. Oh, weak acid P ataupun Q, Aina. Yang tadi Aina cakap Q tadi adalah weak acid. Okay, kemudian P adalah strong acid. So, daripada soalan, daripada statement dekat atas ni, kamu dah dapat maklumat. Okay, kamu dah dapat maklumat. Okay, firstly, dia punya basic, dia punya apa? Type of the acid. Okay, weak acid or a strong acid. Okay, and the second, kamu dah boleh tahu dia punya pH value ya. Okay, based on the information above, answer the following question. Okay, for the first question, what is the basicity of the acid P? Apa yang dia maksudkan? What is the basicity? Apa yang kamu nak masukkan? Basicity of the acid. Okay, dia tak tanya type of acid. Dia kata basicity of the acid. So, macam mana agak-agak Aina nak jawab? P ni apa? Q ni apa? Apa Aina boleh jawab? What the meaning of basicity here? Ingat tak cikgu pernah ajar mengenai diprotic acid and monoprotic acid? Pernah. P ni monoprotic or diprotic? P. H2SO4. Monoprotic or diprotic acid? Di. Good. This is a diprotic acid. So, this is the diprotic Q. CH3COOH. Monoprotic or diprotic? Di. Kenapa Aina kata dia di? Sebab dia panjang sangat. So, kenapa Aina ada kata dia di? Monoprotic or diprotic? Saya nak tanya Aina yang ini. P Aina kata diprotic acid. Boleh tak Aina bagi tahu saya kenapa Aina bagi tahu P ni diprotic acid? Kenapa Aina tak cakap dia mono? Sebab dia produce 2H plus ion. 2 mole of H plus ion. So, kalau Q ni, berapa H dia dekat sini? Kita tak tengok yang ini. Kita tak tengok yang ini. Kita tengok yang ini. So, ada berapa H? Mono. Pandai. So, dia adalah monoprotic acid. So, Aina dah dapat jawab lah tadi lah. Untuk soalan B, explain your answer. So, for the acid P, okay, for the acid P, H2SO4, when it's ionized in a water, it will produce 2 mole of hydrogen ion. Okay, meanwhile, for the Q, okay, when ionized in water, it will produce 1 mole of hydrogen ion. Okay, boleh tak Aina buat soalan B ni ya? Okay, so soalan A tadi kita dah jawab. Okay, soalan 1A. Okay, soalan 1. Gelap dah pula. Soalan 1A. Satu tadi kita dah tahu dia adalah diprotic acid. Okay, yang nombor 2 adalah monoprotic acid. Okay, so soalan B tadi Aina boleh cakap acid P ionized in water to produce 2 mole of hydrogen ion.
Okay, meanwhile, acid Q ionized in water to produce 1 mole. Right? Okay. 1 mole of hydrogen ion. Okay, dah siap. Dah habis ke? Belum nama. Dah nampak? Dah, cikgu. Okey dah. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, siap? Okay, D. When 10 cm cube of acid P is added into a test tube containing zinc. So, logam, the metal, is added with the acid. Okay, effervescence occurs. Pembuakan akan berlaku. Write the chemical equation for the reaction that occurs. Okay, so ini adalah salah satu lagi, okay, kaedah untuk kamu dapatkan salt. Yang tadi, yang cikgu cakap tadi, acid with the metal oxide, acid with the metal carbonate, acid with the metal, acid with the base. So, ada 4. Satu lagi adalah acid with the metal. So, boleh tak Aina buatkan untuk saya chemical equation for the reaction H2SO4 react with the zinc? Okay, boleh tak Aina buatkan untuk cikgu? H2SO4 tambah zinc. Plus zinc produce zinc sulfate Good. Tambah and hydrogen gas. hydrogen gas. Okey, dah. Siap? Nampak tak? So, effervescence yang berlaku adalah H2 itu akan terhasil. Effervescence occur, that is observation. So, your inference is the hydrogen gas will produce. Perlu seimbangkan tak? Dah siap? Tak payah. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, next. Okay, when 10 cm cube of acid P is added, okay, dah siap dah nombor 1. Nombor 2, calculate the volume of gas. Okay, so apa yang dibagi maklumat? Dia bagi maklumat adalah 10 cm cube of the acid P. So the volume of the acid is given. So volume is acid is given how many mah? Berapa banyak tadi dia bagi? Dia bagi 10. 10. So dia bagi 10 cm padu. So dia nak apa? Soalan dia nak apa? Soalan dia nak calculate the volume of gas. So, dia nak volume of gas of hydrogen gas berapa. Okey. Aina, saya bagi masa 3 minit untuk buat soalan ni ikut kepada step yang cikgu pernah ajar. Boleh? Okey. Aina dah dapat bilangan mol dia belum? Belum. Belum. Okey, kenapa Aina tak dapat bilangan mol? Bilangan mol dia tu 10 cm tu bagi 24 je. Tak, salah. Cuba Aina tengok betul-betul soalan ni. Okey, soalan ni dia bagi 0.1 molar. Maksudnya dia dah bagi kepekatan. Nampak? So, kalau dia bagi kepekatan, maksudnya dia bagi M. M besar.
dia bagi V, volume. So, apa rumus yang Aina boleh dapat untuk dapatkan number of mole? Dia tak semestinya kamu kena convert kepada apa namanya, bilangan yang mole of yang ini, room condition. Yang ini tak. Yang ini hanya khas untuk gas sahaja. Okay, boleh. So, apa rumus yang Aina boleh dapat? Bila dia dah bagi M 0.1, dia dah bagi V. Macam mana nak dapatkan nilai N? N sama dengan, ingat tak? MV over 1000. Ingat tak? Dalam bab ni. So, M dia berapa Aina? 0.1. V dia berapa? 10. Bahagikan dengan 1000. So, what you got? 0.001 mol. Okey, boleh Aina. So, Aina tak perlu nak kirakan tukar kepada tulah kalikan dengan tak payah. Sebab dia dah bagi V, dia dah bagi M untuk asid. Okey. So, kemudian selalunya Aina, okey, kalau saya nak bagi tip lah. Okey, selalunya kalau nak kira untuk molar volume ini hanya selalunya dalam keadaan gas. Benda tu dalam keadaan gas. Okay. So, kalau yang ini adalah dalam keadaan asid. So, dalam keadaan cair. So, dia akan bagi V. Dia mesti akan bagi M untuk find the number of mole. Okay. So, melalui persamaan, can you ratio this equation? So, from the equation, dia adalah kaitan antara H2SO4 dengan H2. From the equation, 1 mole of H2SO4 will produce 1 mole of H2. If 0.001 mole of the H2SO4, it will produce how many mole of the H2? So, same. 0.001 mole of H2. So, daripada number of mole ni, boleh tak kita dapatkan volume untuk H2? So, H2 dia dalam bentuk gas. Dia dah bagi dapat mole. So, number of mole nak dapatkan volume. So, kita kalikan dengan molar volume. So, molar volume kat situ 24 dm cube mole negatif 1. Okay, so kamu akan dapat berapa Aina? Kat sini jawapan. 0.024 unit dm cube. Jangan lupa. Okay, unit adalah dm cube. So, the whole calculation, Aina faham tak macam mana nak buat? First step, second step and third step. Faham. Okay, so Aina kena guna yang kaedah macam ini. Aina, first mole. So, tengok dulu. Mole tu dibagi dalam keadaan apa? Oh, bagi dalam keadaan asid. Dia bagi V? Yes. Dia bagi M? Yes. So, you use the N equal to MV over 1000. Okay, and then for the second step, kita buatkan yang ini first step. So, the second step, kita buatkan ratio. Okay, kemudian the third step, baru dah kita cari apa yang dia nakkan. Okay. Kepada soalan yang seterusnya. Okay. You are required to prepare 100 cm cube of 0.05 mole dm cube acid P. Explain briefly how you will be prepare dilute. So, kalau dilute, apa formula dia, Aina? Apa formula dia? Ingat tak? Untuk dilution. Yang M1V1 M1V1 M2V2. Good. So, M1V1 equal to M2V2. So, dia nak prepare apa? Dia nak prepare 0.05 mol. Volumenya adalah 100 cm. So, M1 ni V1. So, kita nak berapa V? So, berapa volume yang kita dapat daripada asal dia ni. So, asal dia ni kita dapat berapa mol. So, dia punya ini ada ikut kepada sini. Okay, mana tadi soalan tadi? Alhamdulillah. So, dia kata you are prepared to explain briefly how you would prepare the dilute acid P. So, acid P tadi
dilute acid P. So how many mole of the acid P? So acid P dekat sini adalah 0.1. So Aina tuliskan kat sini, masukkan nilai M adalah 0.1. Yang ni asal tau. Kita nak jadikan dia 0.05 100 cm3. So dapatkan saya nilai V, Aina? So berapa banyak kita nak dapatkan dia punya isi padu daripada 0.1? Berapa nilai V? 50 50 cm3. Cube. Okay, so 50 cm3. Lepas tu dia suruh explain pula prosedur. Okay, untuk explainkan prosedur, okay, tu explainkan prosedur. So macam mana kaedah untuk dilute? Okay, inilah kelebihan kita kalau kita dah buat eksperimen. Okay, so using pipette, transfer. Yang ini berapa banyak kau nak ambil. So, kamu nak transfer 50 cm3 acid P solution to the volumetric flask. Okay, ke dalam volumetric. Kemudian kita nak addkan apa? Distill water. Okay, add distilled water until the meniscus level. Until the calibration level. Okay, sampai senggatan. Okay, kemudian kita tambahkan secara perlahan, add slowly with dropping until the meniscus level accurately in volumetric flask. Okay, ke dalam volumetric. And then kita tutup. Kita close the volumetric flask and shake. Kita goncangkan dia inversely. Inversely ke inversely? Inversely kan, secara songsang. Until the mixture mix. Till the mixture mix. Okey, saya dulu. Okay. Jom kita jawab soalan nombor 4. Mana soalan saya? Okey. Soalan saya kat atas tadi Okey, so kita tengok soalan tadi. Okey, soalan nombor 2. Okey, cuba tengok soalan nombor 2. Oh, kat situ kau. Okey, an experiment was carried out to determine the concentration of sodium hydroxide solution by titrating 0.5 molar sulfuric acid with 20 cm3 of sodium hydroxide solution. So, kita ada buat 3 repeat lah. Yang ini Aina kata Aina dah buat neutralization. Okay, titration kita guna 1, 2, 3. Kemudian final product berapa, initial, volumetric. Okay, so Aina, cuba Aina jawab soalan yang nombor A tadi. Okay, dia kata complete determine the average volume of sulfuric acid. Okay, cuba Aina buatkan sikit. Kirakan dulu berapa dah dia punya average kat sini. Cuba besarkan sikit. Okay. Okay, yang ini berapa ni? 25.55 tolakkan dengan 0.45. Ni dapat 25.10. Betul ke? So, kalau yang ini dapat 25.20.
So yang ini saya dapat 25.30. So nak dapat average kan? Bahagikan dengan 3. Okey, berapa kamu dapat? Jawab. So kalau bahagikan dengan 3, betul tak? Sama tak jawapan dengan Aina? Saya dapat 25.20 cm3. Sama? Yeay. Sama. Okey. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata dia nak equation, okay, between NaOH and H2SO4. Yang ini mesti Aina terang. Aina, terus jawab Aina. NaOH plus H2SO4 will produce Na2SO4 and H2O. okay, so balance kan? Letakkan 2 dekat NaOH lagi. H dah jadi 4. So nak jadikan H ni 4, kita letakkan 2 depan O. So 2 depan O. So O akan jadi 2. So O akan jadi 2. Complete. Ya, okay, complete dah. Okay, so untuk soalan yang seterusnya, soalan yang seterusnya yang ini mengenai neutralization. Okay, so determine the concentration of sodium hydroxide solution used in this experiment. Okay, so tak gunakan apa yang dia bagi. Okay, sekarang ni dia nak concentration of sodium hydroxide solution. So, concentration of sodium hydroxide. So, dia nak concentration. So, maksudnya dia nak M dia berapa. So, dia nak M dia nak berapa. So, maklumat yang dia bagi apa dah Aina? Dia maklumat yang dia bagi adalah dekat sini V dekat sini. Allah Akbar. So, dia dah bagi V dekat sini. Dia bagi untuk asid. Berapa Aina? V? Yang kamu kalkulate tadi? 25.20 kan? So, M yang kamu gunakan untuk asid berapa molar? 0.5. So, berapa volume NaOH yang kamu letakkan tadi? Ada tak? 25. 25. Okay, so kalau dapat soalan macam ini, kadang-kadang ada setengah sekolah, okay, cikgu-cikgu dia ajar macam ni. M1 V1 equal to M2 V equal divide. So, and then dia akan dapat A equal to B. So, dia buat macam ini. Tapi saya tak berapa nak minat buat macam ini. Saya lagi suka Aina buat macam ini. Tradisi sikit. So, yang pertama, kirakan dulu number of mole yang kamu ada maklumat. So, maklumat yang kamu ada dapat adalah number of mole H2SO4. So, kamu gunalah rumus N equal to MV over 1000. So, 0.5 times 25.2. Okay, kita akan bahagikan dengan 1000. Okay, dah dapat ini, barulah Aina buatkan ratio. So, ratio yang Aina dapat adalah di antara, kita nak antara NaOH dan H2SO4. So, NaOH, so Aina, NaOH dengan H2SO4, melalui persamaan, kita dapat 2 mol NaOH akan bertindak balas, will react with 1 mole of H2SO4. So, Aina, boleh tak dapatkan saya number of mole H2SO4 dekat sini? 6.3. Okay, 6.3 mole. So, if dekat sini untuk H2SO4 kita dapat 6.3. So, berapa mole untuk NaOH? Tuliskan perkataan mole. Okay, berapa mole? Now, 6.3 times 2 divide with the 1. 12.6. Okay, 12.6 mole. So, untuk dapatkan M. So, macam mana nak dapatkan M? Concentration NaOH. So, nak dapatkan concentration NaOH? 12.6. Macam mana? Bahagi ke kali? N sama dengan MV.
So, kita dah ada M. Kita dah ada N. Kita nak V dia. Betul ke Aina kita buat ni? Betul lah. So, kita nak dapatkan V dia berapa? Ini untuk apa? V kita dah ada. Kita dah ada V. Kita dah ada V. Kita dah ada number of mole. Okay. Kita dah ada V. Kita nak M ya? Betul tak? Dia nak M kan? So, berapa kamu nak dapatkan Aina? Macam mana cara dia? So, N bahagikan dengan V. So, V ni kamu tukar dulu kepada DM cube. So, 25 bahagi 1000 berapa? 1, 2, 3. 0.025. So, berapa kepekatan? Kita bukan nak concentration, kita nak molarity. Yalah, concentration tu molarity lah. Ada Cikgu Ziana dah pening. 504. 504. Are you sure 504? Ya ke? Macam salah dia tu. Sikit ni Aina. So, yang ini salah So, kita betulkan ini balik. So, kita padam. Dapat berapa dah? 12.6. So, ini dapat 12.6. So, kalau sini 12.6. So, kalau sini berapa? So, 12.6 kali dengan 2. So, 12.6 kalikan dengan 2. So, dapat 25.2. So, 25.2 bahagikan dengan 0.025. Barulah dapat. Kalikan dengan 100. So, Aina akan dapat dekat sini adalah 25.2. Aina akan dapat dekat sini adalah 1008 cm padu ataupun 1. Sebab kita nak concentration mah. So, kita akan dapat dekat sini 2 point. Tak payah bahagian 25.2 bahagikan dengan 25.2 bahagikan dengan 25. Baru dah betul. So, kamu akan dapat. So, sini kamu akan dapat bahagikan dengan 25 je. Okay. So, kamu akan dapat 1.008 mole DM negatif 3. Okay, Aina dapat tak? Yang tadi mula-mula tadi. Okay, so Aina dah penat ke Aina? Okay, so kita habis untuk achievement test 6. Okay, so achievement test 6 kita dah habis.